الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnia-Nya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kehidupan kita lagi-lagi dalam bulan yang penuh dengan barakah ini, iaitu bulan Ramadan. Dapat kita terus menerus dalam beramal ibadat, mencari keampunan-Nya dan juga mencari redha-Nya. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita juga. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam episod kali ini yang akan kita terus membincangkan tentang hadis-hadis dan juga hadis yang berlegar-legar dalam kalangan masyarakat. Akan tetapi, adakah ia sahih? Jom kita pendengarkan. Pada hari ini kita akan bincangkan lagi dua buah hadis. Yang pertama sekali, hadis ini ada berkaitan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dikatakan bahawa beliau ini masuk ke syurga dengan merangkak. Ada statementnya. Dan juga hadis yang lain satu akan kita bincangkan adalah berkaitan tentang anak zina itu tidak akan masuk syurga. Jadi adakah kedua-dua hadis ini sahih? Adakah ia benar? Jom kita pendengarkan. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf masuk ke syurga dengan merangkak. Qad ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan. Yang bermaksud, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk ke syurga secara merangkak. Yang pertama sekali, apa kata ulama hadis tentang berkaitan tentang hadis ini? Yang pertama sekali, dihukumkan hadis ini sebagai palsu kerana dalam rantaian sanad ini terdapat seorang pelapor yang bernama Umarah bin Zadan. Dia adalah seorang yang lemah dalam kalangan mereka ini. Hal ini dinyatakan oleh Asy-Syaukani dalam bukunya Fawaid Majmu'ah. Dan juga Ibn Taymiyah juga ada dikatakan di dalam Majmu'at Al-Fatwa dengan tegas menyatakan berkaitan tentang hadis ni. Apa yang disebutkan bahawa Abdurrahman bin Auf masuk ke syurga secara merangkak adalah hadis palsu dan tidak ada asal usulnya. Yang seterusnya, Ibnu Al-Jauzi juga memasukkan hadis ini dalam senarai hadis palsu dalam bukunya Al-Mawdu'at. Dan yang terakhir, Al-Haythami dalam bukunya Majma' Az-Zawaid ada menyatakan hadis ini dilaporkan oleh Ahmad, Al-Bazzar dan Tabrani. Dalam sanadnya terdapat pelapor perawi yang bernama Umarah bin Zadan. Menurut An-Nasa'i dan Darqutni, Umarah ini ialah seorang pelapor yang lemah. Abdurrahman bin Auf menyertai perang Badar dan Hudaibiyah. Rasulullah memberikan kesaksian bahawa dia akan masuk syurga dan baginda pernah solat di belakang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ni adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya dengan hasil perniagaan beliau. Beliau ada berniagalah, kemudian beliau kaya. Kemudian ada setengah orang yang menyatakan hadis palsu ini bahawa sebagai hujah bahawa Islam tidak menggalakkan umatnya untuk mengumpulkan kekayaan kerana orang kaya akan lambat masuk syurga kerana harta yang banyak, jadi mereka akan dihisap dengan tempoh yang panjang. Itu apa yang dikatakan. Akan tetapi, sebenarnya harta itu ialah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amanah kepada kita. Jadi bagaimana kita melaksanakan amanah kita, itu yang akan menyebabkan, yang akan implikasinya terhadap kita di hari akhirat kelak. Dan juga saya ingin menyatakan kata-kata Ibnu Al-Jauzi dalam bukunya Al-Mawdu'at. Apa kata Ibnu Al-Jauzi? Hadis ini batil, dijadikan pegangan oleh orang jahil sufi bahawa harta adalah penghalang melakukan kebaikan. Mereka beranggapan jika Abdurrahman bin Auf masuk syurga secara merangkak disebabkan hartanya, hal ini sudah cukup menunjukkan celaan kepada harta. Hadis ini tidak sahih. Ia sangat tidak boleh diterima jika Abdurrahman yang dijamin masuk syurga tetapi terhalang daripada kebaikan disebabkan hartanya. Hal ini kerana mengumpul harta dibolehkan.
Sedangkan yang dicela ialah mendapatkan harta dengan cara yang salah atau tidak menunaikan kewajipan terhadap harta tersebut. Mustahil dua perkara ini ada pada Abdul Rahman. Betapa ramai tukang cerita berdalil dengan hadis ini untuk menganjurkan kemiskinan dan mencela kekayaan. Itu apa kata Ibnu Jauzi. Maksudnya harta ini tidak salah untuk kita mengumpulkannya. Akan tetapi perlu kita melaksanakan tanggungjawab kita apabila kita mempunyai harta. Iaitu dengan membayar zakat dan juga membantu orang yang lebih lemah daripada kita. Dan juga cara untuk kita mendapatkan harta tersebut juga memainkan peranan yang sangat besar. Dan seterusnya kita akan membincangkan pula sebuah hadis lagi yang berkaitan tentang anak zina tidak masuk syurga. Apa bunyi hadis? La yadkhulul jannah waladu zina wala waladuhu wala waladuhu. Maksudnya tidak akan masuk syurga anak zina, tidak masuk juga anaknya dan anak kepada anaknya, iaitu cucunya. Dan pertama sekali, dalam sanad hadis ini terdapat seorang pelapor hadis iaitu Abu Israel, dan dia seorang yang lemah. Dan juga terdapat satu hadis lain yang bertaraf lemah yang menyebut seakan-akan tentang hadis yang telah disebutkan, yang berbunyi la yadkhulu waladuz zina wala syai'un min naslihi ila sab'ati abai jannah. Maksudnya tidak akan masuk ke syurga anak zina dan begitu juga keturunannya sampai 7 keturunan. Hadis ini dihukumkan lemah disebabkan ada 2 orang pelapor yang lemah dalam sanad tersebut, iaitu yang pertamanya Ibrahim bin Mujahir Al-Bajali dan juga Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Zubab. Dan yang terakhir, beberapa pakar hadis menyatakan tentang hadis ini. Kedua-dua pelapor ini antaranya ialah Al-Hafiz Ibn Hajar yang mengatakan bahawa Ibrahim bin Mujahir adalah seorang pelapor yang benar tetapi lemah hafalannya. Manakala Abdul Rahman bin Abi Zubab pula Ibnu Hajar memasukkannya dalam golongan pelapor yang majhul. Majhul ni maksudnya tidak dikenali. Dan juga hadis ini sebenarnya antara untuk kita mengenali ciri-ciri sebuah hadis sama ada hadis itu palsu. Yang pertama sekali kita dah antaranya lah yang seperti episod-episod yang lepas telah kita pelajari bahawa kelebihan beribadat dengan kecil akan tetapi pahalanya sangat-sangat besar. Itu antara salah satu ciri-ciri hadis palsu. Jika kita ada baca hadis, membuat amal yang kecil akan tetapi pahalanya sangat-sangat besar. Oleh itu kita perlu semak dulu hadis itu, adakah ia benar-benar sahih ataupun tidak. Seperti fadilat solat tarawih yang telah kita bacakan sebelum ni dalam episod yang lepas. Dan juga ada tentang fadilat tentang berpuasa pada bulan Rejab dan juga puasa hari Ashura yang kelebihannya sangat-sangat melampau. Dan juga salah satu lagi ciri-ciri hadis palsu adalah apabila sesebuah hadis itu bercanggahan dengan hadis yang lebih kuat tarafnya, iaitu mungkin hadis ini hadis yang daif, akan tetapi ada hadis yang sahih, dia bercanggah dengan hadis yang sahih itu. Jadi boleh di sini boleh dikategorikan hadis maudhu'. Akan tetapi perlu kita semak dengan lebih lanjut. Dan lagi satu, dia juga boleh jadi hadis itu hadis maudhu' kerana ia bercanggah dengan nas dan dalil Al-Quran. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran ada menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala naziratu wizra ukhra. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 164, yang bermaksud, dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah yang akan menanggung dosanya. Dan orang yang boleh memikul tidak akan dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Dan juga ada sebuah hadis yang lebih baik tarafnya berkaitan tentang hadis ini, menyatakan daripada Aisyah radhiyallahu anha, waladuz zina laisa alaihi min ismin abwaihi syai'un. Maksudnya anak zina tidak menanggung sedikit pun daripada dosa ibu bapanya. Hadis ini direkatkan oleh Al-Tabrani As-Sakhawi, berkata dalam sanad hadis ini baik. Maksudnya hadis ini boleh diterima. Jadi dapat kita lihat bahawa hadis yang baru kita bacakan tadi berkaitan tentang anak zina itu tidak akan masuk ke syurga.
sudah jelas lagi nyata ia bercanggahan dengan hadis yang baru kita bacakan tadi, iaitu anak zina itu tidak menanggung sedikit pun dosa kedua ibu bapanya, dan juga ada firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana selesai kita lagi dalam episod kali ini membincangkan dua buah hadis yang berkaitan tentang, pertama sekali, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdul Rahman bin Auf masuk ke syurga dengan merangkak. Telah dinyatakan bahawa hadis ini hadis yang palsu, dan juga yang kedua dinyatakan bahawa anak zina itu tidak akan masuk syurga. Telah jelas dan nyata bahawa hadis ini bercanggah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada hadis yang lebih kuat yang menyatakan bahawa anak zina itu tidak menanggung dosa sedikit pun dosa kedua ibu bapanya. Ia bercanggah dengan hadis tersebut. Alhamdulillah, telah kita pelajari dua lagi buah hadis dalam episod kali ini. InsyaAllah moga bermanfaat, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Kita akan bincangkan lagi hadis-hadis yang banyak berlegar dalam kalangan masyarakat. Akan tetapi, adakah ia sahih? Jom kita pendengarkan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Kita teruskan perbincangan kita dalam episod yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.